Okey. Kita mula soalan. Hari tu kita stop sampai soalan 8 kan? Sekarang Ya. kita buat soalan 9. Nampak? Nampak kan? Okey. Ingat balik ke yang kita dah belajar tu ke nak recall dulu sebelum buat? Saya ingat sikit je. Ingat sikit, nak recall sekejap Alright. So kita dah belajar last week semua chapter 6. Sekejap. Okay. Okay, so ketaksamaan linear dalam dua pun boleh ubah ni yang kita kena tahu first adalah equation titik-titik pada garis lurus y mx plus c. Okay. Daripada situ kita dapat tentukanlah dia akan ada beberapa simbol iaitu lebih kecil dan lebih besar, lebih kecil ataupun sama dengan, lebih besar ataupun sama dengan. Kemudian kita ada equals to. Okey. Garis sempang iaitu garis yang garis yang macam ni. Okey. Iaitu ini adalah garis y mx plus c. Dia tak termasuk dalam garisan ini. Okey, nanti cikgu tunjuk contoh. Satu lagi garisan yang macam ni di mana dia termasuk sekali dalam ketaksamaan y mx plus c. Okey. Kemudian kita dah belajar sebelum ni. Cikgu bagi contoh macam satu graf y x. Okey. Kalau garis yang sempang adalah garis yang macam ni. Okey, dia garis putus-putus. So, kalau garis putus-putus ni dia tak termasuk lah. Tak termasuk titik-titik pada garisan ni. Okey. Satu lagi garis yang macam ni. Ni kita panggil garis padu. Bermaksud setiap titik-titik pada garisan ni termasuk dalam rantau sekali. Okey. Lepas tu kita ada belajar nak lorekkan satu rantau tu. Okey, macam cikgu bagi contoh juga yang ada dalam slide. Ini antara contoh yang lain lah. Kalau ada satu graf x dengan y, kemudian ada satu garisan. Ini 5. Contoh sini pun 5. Okay, kemudian ada satu garisan lagi dekat sini. Ini garisan putus-putus Okay, ini y sama dengan 2x. Dan ini y sama dengan negatif x tambah 5. Okey. Kalau cikgu bagi satu ketaksamaan y lagi besar atau sama dengan kosong, dia ke mana? Y sama dengan kosong dekat mana? So mula-mula kita akan buat macam ni dulu. Tukarkan dia jadi sama dengan kosong.
Y sama dengan 2X. Sekejap. Okay, kalau Y sama dengan kosong dekat mana? Kalau cikgu nak suruh kamu cari rantau, Y lagi besar atau sama dengan kosong? Kita akan start dengan tukarkan dulu simbol ni jadi Y equal to 0. Y equal to 0 dekat mana? Garisan ni kan? Okey. Kemudian lebih besar daripada kosong bermaksud dia akan ke kanan. So keseluruhan rantau ini. Okay. Keseluruhan rantau ni lah. Okay, ke kanan. Okay. Ni just nak recall je balik. Cikgu bagi contoh. Kemudian okey, seterusnya kalau cikgu bagi ketaksamaan yang kedua, Y lagi kecil ataupun sama dengan negatif X tambah 5. Okey, dekat sini negatif X tambah 5 adalah dekat mana tulisan dia? Ini kan? Betul tak? Okey. Jadi cikgu cakap dia lagi kecil ataupun sama dengan. Bermaksud bacaan dia akan ke Kiri. kiri atau kanan? Dia akan ke kiri. Kiri. Ke kiri ataupun ke bawah lah. Jadi dia akan lorek keseluruhan kawasan termasuklah garisan pada titik negatif X tambah Y. Okey, kemudian cikgu bagi satu lagi ketaksamaan linear. Y lagi kecil daripada 2X. Okey, so dekat mana? Dari sini. Y sama dengan 2X kat sini kan? So bacaan dia lagi kecil. Ke bawah. Okey. Jadi kawasan yang berlorek dekat mana? Dekat Bawah. bahagian Kanan, so bawah. kawasan berlorek dia adalah keseluruhan je. So kawasan berlorek dia adalah keseluruhan kawasan ni. Okay, nampak Okay, so dalam topik ni yang ni je yang kamu kena tahu. Cara nak tukar, cara nak hasilkan ketaksamaan kalau dibagi petikan dengan nak construct graf dan juga nak lorekkan kawasan. Okay, cuma asasnya kamu kena tahu yang ni lah bacaan dia. Okay, so kita boleh proceed buat latihan Faham tak yang ni? Ini kita recall balik. Faham? Alright. Okay, so kita mula soalan 9. Nampak tak soalan? Nampak? Okay, soalan 9. Okay. Rajah di bawah menunjukkan satu garis lurus. 5x tolak 3y sama dengan 30. Kemudian dia tanya titik manakah yang memuaskan rantau berlorek. Kamu cuba buat dulu
Okay, dapat soalan macam ni kita nak buat macam mana dulu? Gantikan X dan Y dalam dari Sebelum tu koordinat. lagi? Sebelum lagi. Yang sebelum lagi. Kita jadikan equation 5x tolak 3y ni jadikan y dalam bentuk y mx plus c dulu. Okey. Sudah, jadi Y sama dengan 30 tolak 5X bahagi negatif 3. Okey. Sekejap cikgu tutup dulu yang ini. Cikgu buka whiteboard. Okey. Jadi gambar dia. Okey, dia bagi macam ni kan. Oh, sorry. Okay, dia bagi macam ni. Okay, ni Y, X. Kemudian dia ada garisan putus-putus kan. Macam ni kan. Okay. 5X. Y sama dengan 30. 30. Okey. So tukarkan dulu jadi dalam bentuk Y equals to MX plus C. Dapat? Y sama dengan 30 tolak 5X bahagi negatif 3. Okey, ataupun kita pindahkan 3Y ke sini lah. Jadi kita jadikan Y tu positif. So jadi 3Y sama dengan 5X tolak 30. Okey. Kita pindahkan yang ni ke sini. Okay, kamu tengok pada soalan tu, dia lorekkan kawasan dekat mana? Dekat atas. Dekat atas kan? Keseluruhan ni kan? Kan? Okey. Jadi, ketaksamaan linear yang apa yang kita boleh keluarkan daripada ni? Kalau dia garisan putus-putus, bacaan dia ke atas. Tiga Y lebih besar daripada 5X tolak 30. Betul tak? Betul? Okey, jadi kamu test semua koordinat yang dekat jawapan tu. Yang mana yang menepati ketaksamaan ni? Faham? Okay, cikgu ambil satu Faham. contoh. 9 dengan 5. Yang jawapan A tu 9 dengan 5. So X dan Y. Masukkan dekat dalam ni. So 3 kali 5. Dapat berapa? 15 kan? Okay. Masukkan dekat dalam ni pula untuk nilai X. 5 kali 9 tolak 30. 5 kali 9? 45. Tolak 30. 15. Okey, sama tak? Sini 15. Sini 15.
Sedangkan dia punya simbol adalah lebih besar. Tapi ni sama. So, A tu betul ke tak? Tak. Tak. Kamu check macam tu. Okay, boleh nampak soalan? Nampak? Okay. Okay, dah dapat ke? Okay, jawapan dia apa? A ke B ke C ke D? Dah habis kira ke semua? Ke masih lagi kira? Masih lagi kira. Tak guna kalkulator. Okay, jawapan dia adalah
D. Dadu Ha. Okay, betul. Yang lain dapat tak? Okay. Okay, kita proceed soalan seterusnya. Okay, yang ni pun samalah macam yang cikgu ajar tadi. Cuma bezanya yang ini dia dah bagi 3 ketaksamaan. Jadi kamu kena check satu-satu koordinat untuk jawapan A, B dan C juga D. Masukkan dulu nilai dekat dalam equation ni, dalam inequalities ni. Compare kan. Dia dia memenuhi tak semua ketiga-tiga ketaksamaan ni? Saya jawab A. Jawab A. Kita tengok. A kejap. Okay, equation dia yang pertama apa? Y lebih Y kecil lebih kecil sama dengan bukan sama Y dengan lebih kecil daripada negatif negatif 3x tambah 2. tambah 2. Okay, ni satu. Yang kedua, Y lebih besar sama dengan uh-huh. x tolak 4. X tolak 4. Satu lagi, X lebih besar daripada kosong. X lebih besar pada kosong. Okay, koordinat yang pertama, titik yang pertama adalah 3 dan negatif 3. Okay, so kita masukkan dulu satu-satu. Okay, X adalah 3. Kita tengok dulu equation yang pertama. Negatif 3 tambah 2. Okay, dapat berapa? Negatif 9, negatif 7. Okay, Y adalah negatif 3. Betul ke negatif 3 lebih kecil daripada negatif 7? Salah. Salah. Jadi jawapan A tu salah. Okay, tengok Okay. yang B pula. Negatif 4 dan 3. Okay, masukkan dulu nilai kat dalam ni. 3 tolak 4 adalah negatif. Tengok equation 1 dulu. So, belah kanan tu adalah negatif 3 kali 3 campur 2. Berapa? Negatif 3, 9 campur 2 still negatif 7. Sorry. Negatif 4 kan? Okay, negatif 3 kali negatif 4, 12 tambah 2, 14 14. kan? Ya. Yeah. Okay. 14. Kemudian Y dia 3. 3 lagi kecil daripada 14. Okay, betul. Kan? Kemudian masukkan pula dalam equation 2 ni. Check pula equation 2.
Negatif 4 tolak negatif 4 adalah negatif 8. So, Y lagi besar daripada negatif 8. Okey, 3 lagi besar ataupun sama dengan negatif 8, betul kan? Betul. Betul. Okey. Kemudian, yang ni pula. Negatif 4 lagi besar ke daripada kosong? Salah. Salah, jadi B dia salah. Okay, tengok C pula. Masukkan C pula. Start daripada equation yang pertama ni. Cikgu padam ni. Okay, cuba masukkan. Negatif 3 kali 1/2. Jadi negatif 3/2 campur dengan 2. Dia akan dapat kita akan dapat 1/2. Okay, Y pula adalah negatif 3. Okay, negatif 3 betul kan? Lagi kecil daripada 1/2. Kemudian tengok equation seterusnya pula. Okay, cikgu bagilah dia punya titik. 1/2 dengan negatif 3. Okay, check yang equation 2 pula. Satu per dua tolak 4 berapa? Negatif 3 1/2. Negatif 3 1/2. Kemudian Y dia adalah negatif 3. Jadi negatif 3 lagi besar ataupun sama dengan negatif 3 1/2. Betul ke tak? Betul tak? Untuk equation 2 ni. Y adalah negatif 3. Satu adalah 3 1/2. Okay, betul tak? Negatif. Betul. Betul. Okay, tengok yang seterusnya pula. X dia adalah 1/2 lagi besar daripada kosong. Jadi jawapannya adalah C. C. Okay, tengok soalan seterusnya. Okay, nampak tak? Nampak. Okay, yang nombor 11 ni. Okay, Y lagi besar atau sama dengan X. Okay, garisan Y sama dengan X dekat sini. Kemudian dia lagi besar. Bermaksud bacaan dia adalah ke atas ke bawah? Ke atas. Ke atas. Okay. So, bacaan dia akan
Lorikkan kat bahagian ni lah. Sama ada A ataupun B. Okay, kemudian kita tengok yang seterusnya. Y lagi kecil daripada 5. Okay, mana satu graf Y sama dengan 5? Antara B. Jawapan dia adalah B. B ke? B. Y sama dengan 5, dia akan ke bawah kan? Kat sini kan? Okay, so bacaan dia akan sama ada A, B, C ataupun D. Kemudian ada satu lagi. Y lebih besar atau sama dengan 5 tolak X. Bermaksud garisan 5 tolak X, Y equals to 5 minus X kat sini. So bacaan dia ke mana? Ke atas kan? Jadi jawapan dia adalah B. B dekat bawah. Kamu cikgu tunjuk Betul lah. Sekejap. Okay, kita tengok graf dia. Okay, dia macam ni kan. X dan Y. Dia ada satu garisan macam ni. Satu garisan macam ni. Yang ni A, B, C dan D. Okay. Kemudian yang ini adalah Y sama dengan X. Yang ni Y sama dengan 5 tolak X. Okay. Kita tengok dulu ketaksamaan Y lebih besar ataupun sama dengan X. Okay. Kita tengok graf yang ni lah dulu. Y lagi besar atau sama dengan X bermaksud bacaan dia adalah ke atas. Jadi kita lorikkan dulu bahagian atas ni. Okay. Kemudian yang seterusnya Y lebih kecil daripada 5. Okay, garisan Y lebih Y sama dengan 5 adalah kat sini kan? Betul tak? Okay. So, kita nak lorik yang kat mana? Bila dia cakap Y lebih kecil daripada 5. So, kita akan lorik kat bawah. Okay. Ini kawasan yang kita akan lorik. Kemudian yang seterusnya, equation Y sama dengan 5 tolak X. So, dia punya ketaksamaan adalah Y lebih besar ataupun sama dengan 5 tolak X. Okay. Lebih besar, kita lorik ke mana? Ke atas kan? Ke atas. Okay, so kita lorik. Okay, antara A, B, C dan D, yang mana dia lorikan dia semua? Semua terlibat. A. Jawapannya adalah A. Okay. Kamu print kan soalan ni? Kan? Ada buku dia? Ke kamu tengok slide ni je? Dah ada kan dia punya apa? Bahan-bahan tu? Kamu dah dapat kan? Dah. Okay. So kalau kamu tak nak pening, kamu lorikkanlah dulu.
Soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Nombor 12. Okay, dari sini apa ketaksamaan yang kamu boleh hasilkan? Tengok garisan putus-putus, ada kawasan berlorek dia dekat sini. Okay, kita tengok Y tambah X sama dengan 3. Y Apa tambah dia punya ketaksamaan X? Ketaksamaan untuk yang pertama ni. Y tambah X. Mula-mula cikgu cakap apa? Pindahkan X tu ke kanan. Pindahkan dulu. Okay, kalau garisan putus-putus tu, apa ketaksamaan yang kita boleh dapat? Lorekan dia ke atas. Lorekan dia belah atas. Y lebih besar. Y lebih besar daripada negatif X tambah Ke tolak X. 3. Okay. Seterusnya kita tengok garisan yang ni pula. Y 2X tambah 7. Ini. Okay, bacaan dia ke mana? Dia lorek ke mana? Ke atas. Kiri. Ke kiri dan ke atas. Jadi Y lebih besar ataupun lebih kecil? Y lebih besar daripada 2X tambah 7. 7. Tapi Okay. Y lebih besar dan sama dengan Yes. Lebih besar dan sama dengan. Okay, seterusnya kita ada satu lagi garisan. Apa? Y sama dengan 7. Dan dia lorekan dia adalah ke bawah. Kan? Jadi lorekan dia ke bawah. Jadi dia punya equation adalah Y lebih kecil ataupun sama dengan 7. Jadi antara A, B, C dan D yang mana yang ada? Equation yang mana yang betul? Ketaksamaan mana yang betul? C. C ataupun D? Oh, D. Maaflah. Jadi jawapannya adalah D. Okey. Kita buat pula nombor 2. Okay, cikgu bagi kamu masa buat dulu nombor 2. Paper 2, 1, 2 dan 3.
Okey, yang dekat soalan ni uh, garisan apa yang dia dah bagi? Garis 3Y sama dengan X tambah 12 dengan Y sama dengan negatif 3/2X tambah 3. Apa yang tak ada lagi dekat dalam graf ni? X. Tak tahulah saya. Tak tahu macam ni. X lebih Nampak besar. tak? Nampak tak Cikgu share ni? Nampak tak gambar yang Cikgu share? Nampak? Nampak Okay. So adalah X kan? So X sama dengan 2 dekat garisan mana? Kat sini kan? Itu. Okay. So antara kemudian kita tengok ya dia punya ketaksamaan. Kita tengok yang ini dulu. 3X sama dengan X tambah 12. Dia cakap lebih kecil ataupun sama dengan. So lebih kecil atau sama dengan dekat mana? Dekat bahagian? Dekat bahagian bawah. Okay. Kemudian kita tengok pula garisan seterusnya Y sama dengan negatif 3/2X tambah 3. Okay, dia punya simbol apa? Lebih besar kan? Ya. So lebih besar dekat mana? Kanan. Ke kanan. Okay. Okay, kat sini lah. Sebelah ni. Okay. Kemudian dekat X ni pula. Ni X. X sama dengan 2. Okay. X sama dengan 2 dia lebih. Garisan ni putus-putus Okay. X lebih kecil daripada 2. So kita nak ambil yang mana? Yang 3 segi tu. Yang 3 segi yang dekat dalam ni So ni tak adalah. Okay, yang dalam ni je. Yang dalam ni je. Okay, dapat Okay, buat soalan yang seterusnya. Yang ini graf yang tak ada adalah Y sama dengan negatif 4. Dekat mana? Kat bahagian sini. Okay. Garisan dia putus-putus. Okay, kita tengok dulu Y sama dengan negatif 3X tambah 12. Dekat mana kita nak lorikkan dia? Ke kiri. Ke kiri. Okay, so keseluruhan ni lah. Okay. Kemudian yang seterusnya Y sama dengan X tolak 4 tu adalah
lebih kecil ataupun Lebih sama besar. dengan? Lebih besar dan sama dengan. Lebih besar ke lebih kecil? Tengok soalan tu lebih besar. Eh, soalan dua. Ya Why lebih kecil. Tersilap lebih tulis. kecil? So, bacaan dia akan ke? Lurikan dia akan Kiri. ke kiri. Ke kiri dan ke Bawah. bawah. So, kat sini. Okay. Kemudian, Y sama dengan negatif 4 lebih besar. Lebih besar dia ke atas. Okay. Jadi kawasan mana yang kita ambil? Segitiga kat bawah. Yes, segitiga yang dekat sini. Okay, yang dekat sini. Okay. Okay, soalan 3 pula. Teruskan buat soalan 3. Okay, kita lorek kat mana yang tu? Dia ada yang tak lukis lagi adalah X. X sama dengan negatif 3. Negatif 3 dekat sini. Hmm. Okay. Kita tengok 3Y tolak 4X lebih besar ataupun sama dengan 12. Ataupun 3Y lebih besar ataupun sama dengan 4X tambah 12. So, lebih besar ke mana? Kanan. Ke? Ke atas. Ke atas. Kanan. Ke atas ataupun ke kanan. Ke So, atas. sekarang ni garis dia condong, dia akan ke atas. Okay. So, lurikkan semua bahagian atas. Okay. Kemudian, kita tengok pula satu lagi. Y lebih kecil daripada 4. Lebih kecil daripada negatif X campur 4. So, lebih kecil ke Bawah. bawah. Okay. Kemudian satu lagi, X lebih besar ataupun sama dengan negatif 3. Oh, lebih besar. Okay, okay. Kalau lebih besar garisan dia patutnya bukan putus-putus lah.
Okay, garisan dia macam ni. Okay, kat mana kita nak lorikkan dia? Ada segitiga. Kat segitiga. Ini. Okay, dalam ni. Okay. Okay, buat soalan nombor 4 pula. Nombor 4 pun sama. Okay, mula-mula dia suruh lukis straight line. Kalau dia suruh lukis, mula-mula kita kena sediakan table lah. Simple table X dan Y. Okay. Kalau cikgu akan ambil koordinat yang senang cikgu nak buat satu garisan lah. Cikgu akan ambil kosong. Okay, sebab dia bagi equation apa tadi? 2X tambah Y sama dengan 6 kan? 2X tambah Y sama dengan 6. So kalau koordinat X kosong, Y adalah 6. Kalau Y kosong, X adalah 3. Okay. Jadi kat sini mana koordinat dia? Kalau X kosong, Y 6. Kat sini. Kalau X 3, Y kosong dekat sini. So, kamu ambil satu, kamu gariskan yang ni. Okay. Dia ada garisan Y sama dengan 1. Dekat sini. Tak nampak dah ni. Putus-putus. Okay. Okay, boleh selesaikan tak yang B tu? Kita cuba cikgu. Okay, dekat mana?
Dekat bawah Y. Ini. Ini ke? Ya. Ya. Okay. So yang lain dapat Okey, nak sambung lagi ke? Boleh sambung lagi kan? Satu soalan. Dia 1 minit je lagi jadi. Tak sempat. Okey, cikgu nak kamu buat soalan ni. Lagi yang berbaki ni. Minggu depan kita sambung sikit. Lepas tu kita masuk topik baru. Baik. Okey. Itu je. Terima kasih cikgu. Alright. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. 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 Selamat Terima kasih, malam. cikgu. Assalamualaikum. Okay. kasih, Kalau tak cikgu. tahu boleh tanya WhatsApp cikgu bila-bila Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Salam. Belah lah bodoh.